أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. الحمد لله والشكر لله. Pertama sekali kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mencipta kita, memberikan kelangsungan hidup dan juga mengurniakan kepada kita nikmat-nikmat yang sangat banyak, sama ada nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat yang dikurniakan itu sentiasa dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita orang-orang yang mensyukuri nikmat. Mudah-mudahan dengan berkat syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan saja mengekalkan nikmat yang sedia ada, malah ditambah dan digandakan lagi dengan nikmat-nikmat yang lain. Dan insya-Allah pada malam ini akan diteruskan pengajian kitab Al-Hikam karya Syekh Ahmad Ibn Athaillah Al-Iskandari radhiyallahu anhu. Kalam hikmat yang ingin disambung huraiannya ialah kalam hikmat yang ke-256, yaitu di mana Syekh Ibn Atha menyatakan, laula mayadinun nufusi ma tahaqqaqa sayru sairin, la masafata bainaka wa bainahu hatta tatwiha rihlatuka, wala qat'ata bainaka wa bainahu hatta tamhuha waslatuka. Andaikan tidak ada lapangan perjuangan melawan hawa nafsu, yakni dorongan syahwat, kemahuan nafsu yang buruk, pasti tidak dapat terbukti pelajaran orang-orang yang menuju kepada Allah. Sebab memang tidak ada jarak antaramu dengan Allah untuk ditempuhi dengan keenderaan, untuk dilayani, yakni ditempuh dengan keenderaan, dan juga tidak pernah putus antaramu dengan Allah sehingga dapat disambung oleh hubunganmu. Baik, untuk memahami kalam hikmat ini ada beberapa perkara yang perlu dijelaskan. Pertama sekali, hakikatnya bahawa antara manusia dengan penciptanya itu tidak pernah putus hubungannya. Sama ada manusia itu percaya atau tidak, menyedarinya atau tidak, maka hakikatnya seperti yang dibongkarkan, yang dijelaskan oleh Al-Quran dan Hadis, bahawa bukan saja manusia, bahkan makhluk seluruhnya tidak pernah terpisah dalam kaitannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta dan pentadbir. Jadi sama ada manusia itu percaya kepada hakikat ini atau tidak, itu cerita lain. Orang-orang yang kafir, yang ingkar, mereka memang tidak percaya kepada kewujudan Tuhan dan sifat-sifat kesempurnaannya. Jadi sekalipun hakikat ini tidak dipercayai,
ada makhluk, ada orang yang tak percaya, tapi kenyataan ni tetap berlaku. Demikian juga ada orang yang tidak menyedari dan tidak merasainya. Kalau orang kafir itu memang diingkarlah, tidak percaya. Tak percaya bahawa adanya pencipta, dan pencipta inilah yang mengatur mentadbir seluruh alam ni, tak kira di mana juga berada, tak kira bila-bila masa. Itu hakikat keimanan yang menjadi keyakinan kita. Orang yang ingkar ni, orang kafir ni, memang mereka tak percayalah benda-benda ni. Di kalangan orang yang beriman pula, orang yang mukmin ini, yang percaya kepada hakikat ini, ada yang ghaflah, lupa. Dia percaya hakikat ini, tapi disebabkan sama ada kerana kejahilan atau kerana ghaflah, lupa, maka hakikat bahawa segala makhluk ini tidak pernah terpisah daripada Allah Subhanahu Wa Taala ini tidak dirasai, dilupakan. Baik, jadi saya ingin menjelaskan sikit tentang perkara ni. Perkara bahawa makhluk ni tidak pernah terpisah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu hal yang perlu kita fahami, kita kena balik kepada dasar-dasar ilmu usuluddin yang kita belajar. Iaitu pertama sekali, Allah Subhanahu Wa Taala itu, antara perkara yang wajib kita tahu tentang Allah ialah Allah Subhanahu Wa Taala bersifat mukhalafah. Mukhalafah dengan erti tidak sama sekali dengan segala makhluk ciptaannya. Itu hakikat yang perlu kita imani, yang perlu kita yakini, dan dia merupakan dasar akidah kita, bahawa Allah bersifat mukhalafah yang dijelaskan di dalam Al-Quran, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada seseorang pun, bahkan sesuatu pun yang menyerupainya, yang menyerupai Allah. Atau dalam ayat lain, laisa kamitslihi syai', maka tidak ada sesuatu yang seumpama dengannya. Ayat-ayat ini menafikan sebarang keserupaan, persamaan, keserupaan dan sebagainya antara makhluk dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pencipta. Maka ulama usuluddin telah membuat kesimpulan ini dalam pengajian ilmu akidah sifat 20 sebagai mukhalafatuhu lil hawadis. Allah Ta'ala tidak sama dengan segala makhluknya. Jadi tidak samanya Allah dengan segala makhluk ni dalam semua segi lah. Apa-apa yang membabitkan makhluk, maka Allah Ta'ala tidak seperti itu. Antaranya, kalau makhluk ni ada rupa, maka Allah tidak seperti itu. Kalaulah makhluk ini ada tempat baginya, maksudnya dia ada ruang, ada arah. Bila disebut sesuatu itu bertempat, artinya dia ambil ruang. Ada ruang untuk dia. Dan dia ada arah berbanding dengan makhluk-makhluk lain itu. Atas sesuatu ke, bawah sesuatu ke, tepi dia ke, sebelah dia ke, dalam dia, luar ke, tak nak lagi tu. Bila sebut sesuatu makhluk ni, mesti dia ada tempat. Bila ada tempat ni, maka kedudukan tempat ni dia ambil ruang. Yang kedua, dia ada kedudukan dia tu, arah dia berbanding makhluk-makhluk lain. Tak boleh nak lagi dah tu. Jadi Allah Ta'ala tidak seperti itu. Maka sebab itulah usuluddin menyebutnya mukhalafatuhu lil hawadis. Dan ungkapan-ungkapan yang disebut oleh ulama-ulama usuluddin dalam menguatkan tentang perkara ini, iaitu antaranya yang disebut oleh alim ulama lah, berkait dengan perkara ini, al-ajzu anil idrak. Tak mampu dah nak capai hakikat Tuhan tu, sampailah tu, sekadar yang dapat kita kenal. Yalah tu. Maksudnya, dari segi makrifatnya, sampailah tu. Sampai kepada satu tahapan, kita benar-benar meyakini Allah Ta'ala tidak mampu dicapai hakikatnya di dunia ini. Bila keyakinan kita sampai ke situ, maka dikira sebagai iyalah tu. Al-ajzu anil idrak. Dari sudut tasawuf pula, maka ulama-ulama tasawuf menyebut perkara yang sama tapi guna istilah yang lain. Iaitu tentang Allah Ta'ala itu mereka sebut sebagai ma'rifatul haqiqah.
mengenal hakikat Tuhan. Dah kenal ke mana? Tak boleh nak kenal. Tak boleh nak kenal. Ada yang mengistilahkan sirrul asrar. Allah Ta'ala itu rahsia bagi segala rahsia. Tak dapat dicapai oleh sebarang makhluk di dunia ini. Atas pendapat sebahagian besar ulama. Tak mampu dicapai oleh sesiapa pun di dunia ini. Tentang hakikat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dalam mengungkapkan perkara ini, subhana man lam yaj'alid dalil ila ma'rifatihi illa al-ajza atau illa bil ajzi an ma'rifati. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang tidak menjadikan dalil untuk mengenal hakikat diri Tuhan tu melainkan tak mampu. Al-ajzu ni tak mampu. Tak boleh nak capai hakikat dia tu. Tak mampu nak mencapai hakikat makrifat. Itulah. Jadi dalam Usuluddin, orang panggil sifat mukhalafah, dan ada ungkapan dia, dalam tasawuf panggil sirrul asrar, dan ada kalam-kalam dia tu. Kalau dalam ungkapan Nabi kau, nak tengok pada ungkapan Nabi, dalam munajat Nabi ketika sujudnya, pada malam nisfu Sya'ban, dalam solat Nabi, dalam sujudnya Nabi ada mengungkapkan, subhanaka la uhsi sana'an alaika. Maha suci engkau ya Allah, aku tak dapat menyanjungi engkau dengan sebenar-benar sanjungan. Ini. Sebab apa saya bila sebut isu ni saya kena sebut biar lumak sikit. Kerana inilah antara cabaran akidah kita pada antara cabaran dalam bab akidah kita pada hari ini. Bila timbulnya aliran-aliran pemikiran yang sedang disebarkan oleh kelompok tertentu yang cuba mensifatkan Tuhan dengan suatu bentuk persamaan dengan makhluknya. Bertempatlah, ada berupalah. Semakin hari semakin berani, semakin hari semakin ketara, semakin jelas. Ni kena pegang, kena jelas molek perkara ni. Ini semakin ketara hari ini. Pegangan-pegangan baru ni, pegangan yang dianggap sebagai bid'ah dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah ni cuba diterapkan balik. Sekarang dulu senyap-senyap. Hari ini secara terang-terang, secara terbuka dah ni. Berani pula tu. Bahkan menyesatkan orang yang tidak pegang seperti itu. Saya ada satu ketika tu ada orang tepek kertas di bilik pejabat saya di dalam sana. Di tepek dinding. Itu dia bila kita tengok di tepek dinding bilik saya tu, mungkin dia kata, tak tahulah kenapa saya yang menjadi target. Mungkin banyak sikit dah sebut benda-benda gini kot. Dia tepek bilik dinding. Dia kata apa? Antara ciri-ciri ajaran sesat. Ada ciri-ciri ajaran sesat, meyakini Tuhan tidak bertempat. Oh, jadi sesat pula dah ni, Tuhan tak bertempat. Kita nak tengok kat orang mana muka habuk. Tak nampak rupa pun. Duduk tepek kertas dia tepi pintu. Boleh harap sungguh. Tapi nak beritahu siapa begitu. Jadi keyakinan yang sudah menjadi warisan generasi Ahlus Sunnah wal Jamaah sejak dari dulu, yang merupakan pegangan jumhur ulama muslimin, jumhur orang Islam, majoriti umat Islam sejak dari dulu sampai sekarang, pegangan itu tu hari ini dah jadi dianggap ajaran sesat oleh sekelompok orang-orang ni. Masya-Allah. Nak kata apa? Yakin, berkeyakinan Tuhan di arah tu waktu Belanda dah lah ni, beratah dah. Ada situ cuma buat cair-cair gitulah lebih kurang. Dia kata Tuhan tu di arah. Orang tanya, dah ke mana di arah? Dia buat bolong, dah pun nak kabur. Tanya dah, di arah ke? Di arah. Main jawab gitu. Kita nak tahu benda maksud di arah tu. Bertempat ke tak? Bila kita tanya ada tempat ke tak, apa nak berani. Tak apa nak berani kabur. Orang mula buat bolong. Ni. Kalau keyakinan, kita tidak akan ragu benda tu. Kita akan berani. Tak main sipi-sipi, main buat belik. Itu bukan dia tu. Bukan dia. Tapi saya nyatakan. Tapi malam ini kalam hikmah ni secara berbetulan berkait dengan apa yang nak diberitahu. Ini mukadimah dasar akidah. Sebab tasawuf ni tak dapat dihayati kalau tidak ada landasan akidah yang betul. Dan itu sudah dipertuakan oleh ulama-ulama tasawuf sejak dari dulu lagi.
Baik, berkait dengan kalam hikmah. Balik kepada kalam hikmah Syekh Ibn Atta' semula. Yang ke-256 ni, Syekh Ibn Atta' nak menyatakan tentang maksud perjalanan kerohanian. Apa sebenarnya maksud perjalanan kerohanian? Jadi kita ni, dalam penggunaan bahasa kita, bila sebut perjalanan ni, tergambar dalam fikiran kita ni melibatkan jarak lah. Bila sebut jalan ni, orang tak jalan tempat tula. Orang tak jalan, kecuali orang beli basikal tempat tula tu. Orang senang tu. Tu tak kira lah. Tapi kenyataannya bila sebut jalan ni, mesti dia akan melalui, menempuh satu jarak. Pergi Kuala Lumpur ke, pergi ke mana-mana tempat ke, disebut perjalanan mesti menempuh jarak. Itu penggunaan kebiasaan kita. Bila kita sebut perjalanan je, memang terlitah gitulah. Maka penggunaan perkataan perjalanan ni dalam tasawuf, seperti orang ulama tasawuf pun juga menggunakan ini, istilah ni. Sama ada istilah as-safar ataupun suluk, semua tu ada makna berjalan. Jadi oleh kerana kita ni biasa dah menggunakan perkataan berjalan ni, dalam pemikiran kita dia melibatkan jarak, maka dibimbangi. Syekh Ibn Atta' bimbang, takut orang tersalah faham dalam perkara ni, sehingga memahami perkataan perjalanan menuju kepada Allah ni seolahnya dia melibatkan jarak. Maka Syekh Ibn Atta' beritahu sini bahawa hakikat perjalanan tu bukanlah perjalanan yang melibatkan jarak, kerana Allah Ta'ala dengan makhluknya ni tak pernah terputus hubungannya. Allah Ta'ala menyebut dalam Al-Quran dalam ayat yang banyak, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah Ta'ala bersama dengan kamu di mana saja kamu berada. Jadi kena fahamlah, istilah bersama di sini ni iaitu taklukan sifat dia. Bukan bererti zatnya, bukan bererti hakikat diri Tuhan dan sifat kesempurnaannya dah. Yang ni taklukan sifat dia tu sentiasa tertakluk dengan segala makhluknya. Maka Al-Quran menyebutnya wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Bahkan ada ayat-ayat lain lagi yang menyebut lebih daripada itu, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum, dan kami ini lebih dekat kepadanya berbanding kamu. Ketika orang nak mati, kita duduk dekat dia. Allah Ta'ala kata, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum. Kami, kata Allah, lebih dekat kepada orang nak mati itu berbanding kamu yang duduk tepi dia tu. Jadi semua ayat-ayat ini menjelaskan tentang bentuk hubungan antara manusia, antara makhluk dengan penciptanya. Jadi hubungan ini adalah dalam bentuk taklukan sifat-sifat dia. Dan dia tidak melibatkan tempat bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah perkara yang perlu kita fahami baik-baik. Jadi hakikat bahawa segala makhluk ini, daripada yang sebesar-besarnya sampai yang sekecil-kecilnya, walaupun satu juzuk, walaupun satu gerakan yang kecil, semua itu tidak pernah terlepas daripada taklukan sifat-sifat Allah. Tidak pernah terlepas daripada kudrat Allah, taklukan kudrat Allah, iradat Allah, ilmu Allah, sama', basar dan seumpamanya. Tidak pernah. Walaupun semut merayak seekor, daun jatuh selah, kumang duduk bergerak situ bergerak sini, tidak akan berlaku semua ini dalam keadaan terpisah daripada taklukan sifat-sifat Allah. Itulah keyakinan kita, yang para ulama usuluddin menamakannya sebagai tauhidul af'al. Yang ini keyakinan bahawa segala apa yang berlaku pada makhluk ini adalah pertama sekali dia berkait dengan kehendak Allah, berkait dengan kekuasaan Allah, berkait dengan takdir ketentuan Allah. Itu. Jadi semua makhluk dari yang sebesar-besarnya sampai sekecil-kecilnya tertakluk dengan Allah, tidak pernah terpisah. Jadi dari segi ini kita dengan Allah tak ada jarak. Jadi perkataan itu juga kadang-kadang boleh mendatangkan syubhah Tuhan itu bertempat. Maka ulama tasawuf dia guna perkataan lain pula. Ini saya sengaja sebut ni sebab kadang-kadang menimbulkan kekeliruan setengah orang. Dalam penggunaan bahasa kita, dalam kaitan hubungan dengan Allah, banyak perkataan yang kita guna itu mengandungi seolah-olah memberi pengertian tempat bagi Allah Ta'ala. Maka sebab itu ulama-ulama menggunakan gaya bahasa tersendiri untuk membezakan hal yang berkaitan dengan makhluk dengan Allah Ta'ala. Contohnya guana, kalau kita tengok sebahagian daripada kitab-kitab ahli tasawuf disebut guana, dia kata Allah Ta'ala tu dekat dengan kita tapi tak sentuh
Dekat dengan kita tidak bersentuh. Jauh dari kita tapi tidak berjarak. Apa erti? Ini perkataan. Sebab dalam penggunaan bahasa biasa kita, bila sebut dekat, hak dekat sekali, sentuh. Hak dekat sekali. Bila kita kaitkan dengan makhluk, jarak antara makhluk ni hak dekat sekali, paling dekat, ia kena sentuh. Itu hak dekat sekali, sentuh. Lagi tak sentuh, ada jarak lagi. Dekat sekali, paut sentuh. Dekat sekali lah tu. Hak jarak pula, hak jauh sekali, tak ada ukuran lah. Baik. Jadi, dalam menjelaskan tentang hubungan dengan Allah Ta'ala ni, maka ulama gunakan ungkapan kata-kata ni. Dekat, tidak bersentuh, jauh, tidak berjarak. Apa erti semua ni, kata-kata ni? Nak kabarnya bahawa Allah Ta'ala dalam hubungan dengan kita ni tidak seperti hubungan antara kita dengan makhluk-makhluk yang lain. Sebab bila sebut makhluk dekat, dekat sekali, sentuh. Allah Ta'ala dok gitu. Kalau sebut jarak paling jauh sekali adalah berapa kaki ke, berapa hasta ke, berapa kilo ke jarak. Mesti ada jarak dia tu. Tapi dengan Allah Ta'ala, jauh, tidak berjarak. Nak kabarnya bukan seperti yang kita faham. Jadi, perkataan-perkataan seperti ini, hendaklah kita faham, adalah merupakan ungkapan yang digunakan oleh ulama-ulama untuk menjelaskan hubungan makhluk dengan Allah Ta'ala yang tidak serupa dengan hubungan antara makhluk dengan makhluk yang lain. Jadi sekarang itulah hakikat yang perlu kita fahami, iaitu bahawa makhluk ini tidak pernah terpisah daripada Allah. Jadi sekarang, dah kalau begitu, apa maksud perjalanan kerohanian itu? Apa artinya? Jadi Syekh dalam menjelaskan tentang pengertian perjalanan kerohanian ni, bila sebut perkataan perjalanan ni, macam saya sebut tadilah, rata-rata kita ni sebut perjalanan, lalu terbayang terus dia membabitkan jarak. Berjalan tuju sini, pergi sini, melibatkan jarak. Maka Syekh menjelaskan perkara ni, dan saya memberikan mukadimah perkara tadi tu, supaya memudahkan untuk kita faham apa yang hendak disampaikan oleh Syekh Ibn Atta. Maka kata Syekh Ibn Atta, yang sebenarnya merupakan jarak tadi itu, pertama sekali dia bersifat maknawi. Maknawi ni maksudnya bukan jarak yang melibatkan tempat, tapi jarak yang merupakan satu bentuk kefahaman saja. Apa benda jaraknya? Iaitu jarak dalam merentasi pengaruh-pengaruh nafsu terhadap diri manusia. Nafsu manusia ni, pengaruh nafsu kat atas diri manusia ni, kadang-kadang terlalu tebal lah. Banyak dan tebal. Keinginan-keinginan buruk manusia ni. Maka proses untuk melepaskan diri daripada pengaruh-pengaruh nafsu yang buruk ni, mengurangkan keinginan, kemahuan-kemahuan buruknya tu, mengikis kemahuan-kemahuan buruknya tu, itu merupakan satu proses yang perlu dilalui. Kemahuan-kemahuan buruk kita tu kita nak kurangkan, kita nak atasi dia, supaya kita tidak lagi dipengaruhi oleh kemahuan-kemahuan yang buruk tu. Jadi proses kita nak mengikis kemahuan-kemahuan nafsu yang buruk ni, dia memerlukan satu proses. Proses itulah sebenarnya merupakan perjalanan. Kemahuan kita untuk berat hati untuk beribadah, kita lawang dia, mula-mula rasa berat lagi. Lepas tu tebang-tebang ringan sikit, tebang-tebang lagi, ringan lagi. Akhir sekali jadi tak rasa berat dah. Bahkan sampai satu tahap jadi asyik, jadi suka pula. Itu proses yang ditempuh. Proses itulah sebenarnya perjalanan. Itu prosesnya. Perjalanan tasawufnya itulah bendanya. Yang ini perjalanan menempuh ruang nafsu. Daripada yang tebal tu, nak dikikis sehingga akhir sekali dapat diatasi kemahuan yang buruk tu, sehingga tidak lagi menguasai diri kita. Kemahuan yang buruk tadi. Itulah sebenarnya merupakan perjalanan kerohanian. Dan nafsu apa? Cabang-cabang nafsu ni banyak. Membabitkan semua perkara. Keinginan-keinginan kita ni terlalu banyak, bercabang-cabang. Keinginan yang melibatkan kemahuan, yang melibatkan mulut, yang melibatkan telinga, melibatkan mata, macam-macam ada keinginan mereka tu. Jadi keinginan-keinginan yang buruk itulah yang cuba nak dibuang, yang cuba nak dikikis, dan proses menempuhnya itulah yang dikatakan perjalanan kerohanian.
Baik, berjalan menuju kepada Allah ialah memutuskan segala rintangan syahwat hawa nafsu. Nak putus segala halangan-halangan kemahuan nafsu yang buruk. Sebab apa? Allah Ta'ala menjadikan diri manusia ini, nalurinya itu, nafsunya itu bertaraf ammarah bisu. Itu naluri tabi'i kepada jiwa manusia. Di dalam Al-Quran dinyatakan innan nafsa la ammaratun bisu. Nafsu manusia ni memang cenderung kepada perkara-perkara yang buruk. Itu naluri tabi'i. Asal kejadian diri manusia tak gitu. Asal kejadian diri manusia ni murni, bersih. Dari mana semua ini? Daripada keterangan Al-Quran. Ketika Allah Ta'ala bertanyakan kepada ruh sebelum dijasadkan, sebelum dihubungkan dengan jasad masing-masing ini, alastu bi rabbikum, tidakkah aku Tuhan kamu, kata Allah. Qalu bala. Mereka kata bahkan. Ruh pada waktu itu berada pada tahap keyakinan paling tinggi, berada pada tahap kebersihan paling bersih. Tidak ada lagi pengaruh-pengaruh yang buruk. Tapi bila ruh manusia ini dikaitkan dengan jasadnya itu sehingga menjadi manusia yang hidup seperti kita hari ini, maka banyaklah halangan-halangan, pengaruh-pengaruh yang datang daripada persekitarannya, datang daripada was-was setannya, pengaruh hawa nafsu yang sedia ada dalam dirinya itu. Akhir sekali jiwa manusia ini jadi tercemur, jadi rosak. Kerosakan yang paling teruk menjadikan manusia ini hilang ingkar, kufur kepada Allah pencipta seluruh alam ini. Itu kerosakan yang paling teruk. Kerosakan yang kurang sikit, mereka dapat mempercayai tentang pencipta alam semesta ini, tetapi mereka dikuasai oleh nafsu yang buruk sehingga banyak melakukan perkara-perkara yang dilarang, perkara-perkara yang keji, perkara-perkara yang kotor dan macam-macam lagi lah, dan sebagainya lah. Jadi realitinya jiwa manusia ini bila diciptakan Allah dan dikaitkan dengan badan, dihidupkan atas dunia ni, maka dia tercemar lah. Maka tercemarnya itulah menjadikan sifatnya itu ammaratun bisu. Memang cenderung mengajak kepada keburukan dan kejahatan. Jadi kita diperintahkan Allah supaya membetulkan perkara ni. Jadi bila kita diperintahkan Allah supaya membersihkan perkara ni, membetulkan perkara ni, artinya perkara ini perkara yang boleh dibetulkan. Kerana Allah Ta'ala tak akan suruh manusia perkara yang tidak mampu dilakukan. Sehingga kaedah dalam ilmu usul fiqh, taklif itu tidak berlaku taklif bima la yutaq. Taklif ini tak akan ditaklifkan Allah terhadap perkara yang memang di luar kemampuan manusia. Orang tidak akan ditaklifkan. Agama tidak akan mentaklifkan seseorang apa yang tidak mampu dibuat oleh manusia itu. Bila disyarak mentaklifkan sesuatu kepada kita, artinya benda itu benda yang mampu dilakukan oleh manusia. Jadi sekarang nafsu manusia ammaratun bisu ni boleh dibaiki. Dan itulah yang disuruh. Al-Quran menyebut qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah, berbahagialah orang yang membersih dan menyucikan dirinya itu. Membersihkan hawa nafsu dirinya daripada pengaruh yang buruk-buruk, pengaruh keinginan yang bukan-bukan yang buruk-buruk ni. Jadi kita diperintahkan Allah untuk melakukan proses ini. Dan proses ini di dalam Al-Quran dinamakan tazkiyah. Diambil daripada perkataan tadi, qad aflaha man zakkaha. Berbahagialah, beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya. Jadi proses mentazkiyah diri manusia ini, itulah sebenarnya perjalanan sufi. Itulah sebenarnya perjalanan tasawuf. Untuk mengikis sifat-sifat akhlak-akhlak yang buruk, perangai-perangai yang buruk, supaya menjadi kembali kepada akhlak yang baik. Sesuai dengan apa yang diperintahkan, apa yang disabdakan Nabi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Itu perjalanan tasawuf. Jadi memang jiwa manusia diciptakan Allah seperti itu. Ammaratun bisu. Di dalam hadis dinyatakan, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bis syahawat. Dipenuhi syurga ni dengan syahwat, dengan keinginan. Huffatil jannatu bil makarih. Dipenuhi syurga dengan perkara-perkara yang tidak disukai. Jangan terjemah macam tu. Tapi hadis ni hadis yang sahih. Sebab itu
nas-nas syar'i ni, Al-Quran dan hadis ni, kita kena rujuk kepada ulama dalam memahami dan menjelaskannya. Kerana dia berkait dengan rahsia bahasa Arab. Jadi kalau kita tahu bahasa Arab, tahu makna terjemah tu, memang jadi kacau. Penuh janang. Maka contohnya hadis ini, bila Nabi menjelaskan huffatil jannatu bil makarih. Kalau kita terjemah sutir demi sutir ni, satu persatu ni, secara literal ni, dipenuhi syurga itu dengan makarih, dengan perkara yang tidak disukai. Pertama sekali, berlawang dengan keyakinan kita bahawa syurga itu tempat nikmat, tempat perbalasan. Macam mana pula hadis ni beritahu huffatil jannatu bil makarih? Disebabkan kerana tak dapat memahami takbir Arabi ni lah, menyebabkan saya dengar ada setengah orang tu dia dhaifkan hadis ni, padahal hadis ni hadis sahih. Kita pernah dengar ada alim-alim kita ni, mungkin tak paluk kepala dia tu, Nabi khabar dipenuhi syurga dengan perkara-perkara yang tidak disukai. Berlawan keyakinan kita. Keyakinan kita syurga ni tempat nikmat. Hadis ni tak betul ni. Nyakit, timbul nyakit tu dah. Hak sahih didhaifkan. Wa hufatin naru bisyahawat, dan dipenuhi neraka tu dengan keinginan-keinginan, keberhasilan-keberhasilan, berlawan dengan keyakinan kita. Keyakinan kita neraka ni tempat orang tak berahi, tempat kecelakaan, tempat perbalasan buruk. Mana pula bisyahwat? Syahwat ni sesuatu yang berkeinginan oleh nafsu, sedap lah masuk kita, benda sedap-sedap. Mana boleh jadi gini ni? Berlawan pula dosa lagi. Jadi ni takbir Arabi ni dia ada balarah dia. Kena rujuk pada alim ulama kita lah. Jadi yang dimasukkan di sini, dipenuhi syurga itu dengan makarih, perkara-perkara yang dibenci, bukan masuk di dalam syurga itu perkara-perkara yang menyakitkan orang tak berahi. Tak ada orang nak masuk syurga pasal gini. Jadi yang dimasukkan di situ, dipenuhi syurga itu dengan sesuatu amalan yang di dunia ini, amalan tu orang tak berahi. Itu dia. Amalan yang membawa kepada syurga itu atas dunia ni, benda orang tak berahi. Demikian juga wa huffatin naru bisyahawat, dan dipenuhi neraka itu dengan syahwat. Apa artinya? Yakni dia penuhi neraka itu dengan sebab-sebab yang membawa kepada terhumbangnya seseorang ke dalam neraka itu atas dunia ni. Amalan itu amalan yang memang disukai oleh nafsu. Syahwat, keinginan nafsu memang suka benda tu. Itu yang nak diberitahu. Jadi apa yang saya nak beritahu bahawa tabi'i manusia ni memang dalam hal-hal kebaikan dia tak pernah berahi. Dalam hal-hal keburukan dan kejahatan memang dia suka. Itu tabi'i. Maka di sinilah adanya perlunya kepada perjalanan kerohanian. Orang perlu menghadapi proses ini. Proses inilah dalam Al-Quran dinamakan tazkiyatun nafsi. Kena buang. Macam kita diperintahkan Allah supaya melaksanakan solat dan menyempurnakannya. Dah macam mana nak menyempurnakan dia? Menyempurnakan solat bukan pada dari segi hukum fiqh saja, kena sempurnakan hukum tasawuf juga. Hukum fiqh tu kena betul amalan kita tu supaya tertib, teratur molek, muafakat dengan syarak. Itu aspek zahir. Tapi kena betul juga hukum tasawufnya tu yang melibatkan khusyuk hati, muraqabah hati dan sebagainya, kena betul tu juga tu. Maka nak betul bahagian fiqh ni lebih mudah sikitlah berbanding nak betul bahagian dalang tu. Nak betul bahagian fiqh ni, pergi mengaji, belajar, tanya orang, waliknya lebih mudah lah untuk faham cara ni. Berbanding dengan nak betul bahagian batin itu, yang melibatkan khusyuk, hadir hati, muraqabah dan istilah-istilah lain lagi yang perlu pengisian dalam solat kita tu, ni payah sikit. Tapi perkara yang boleh dilakukan, perkara yang mesti diusahakan sesuai dengan perintah Allah tadi tu, aqimis solata li zikri. Dirikanlah solat itu, tujuan utamanya, prinsip dasarnya itu adalah untuk ingat kepada Allah, untuk berbuah hati dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu inti dia. Tapi nak mencapainya tidaklah semudah itu. Maka proses untuk mentazkiyah nafsu kita ni supaya mencapai hakikat itulah yang dinamakan sebagai perjalanan tasawuf, perjalanan sufi. Proses dia tu. Berjalan menuju kepada Allah ialah memutuskan segala rintangan syahwat hawa nafsu. Yakni keinginan-keinginan nafsu manusia yang buruk.
nak merentasi dia, nak melepaskan diri daripada pengaruhnya. Itulah yang dikatakan perjalanan menuju kepada Allah. Dan ada kebiasaan yang menghambat, yakni ada kebiasaan kita yang menghalang kemajuan ingatan kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyak ada kebiasaan kita ni yang menjadi penghalang, yang menghalang daripada manusia ni menjadi lebih baik dalam hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, tidur. Tidur tu memang adat kita dah. Tapi kalau main tidur manjang semua, tak kira masa, sehari semalam tu 20 jam bahagian tidur saja. Hak lain anak tu 4 jam je. 20 jam tu tidur bangun semayang aja. Jadi sekalipun benda tu harus dari syarak, tidak salah, tapi perbuatan tu sebenarnya menghalang kemajuan jiwa manusia daripada dalam hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ada kebiasaan yang lain yang sekiranya berlebihan, sekalipun tidak salah dari segi syarak, sekalipun benda itu tidaklah melibatkan perkara yang diharamkan dari segi syaraknya, tapi dia dianggap menghalang kemajuan kerohanian manusia dalam membaiki diri itu untuk lebih baik hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin hidup terang hati nurani kecuali setelah mematikan pengaruh hawa nafsu. Ini perkataan yang perlu kita teliti. Hati nurani ni, kalbu kita ni, atau disebut sebagai basirah, mata hati kita ni tak akan terang. Tidak akan terang kecuali setelah pengaruh-pengaruh nafsu tu dimatikan. Dah macam mana nak matikan dia? Maksud dimatikan di situ, yakni dikuasai sehingga tidak menguasai kewarasan kita dan kebijaksanaan kita. Selagi manusia ni bernama manusia, kita tidak berupaya untuk mematikan nafsu. Yang tak ada nafsu ni sudah bertukar jadi malaikat. Jadi selagi bernama manusia ni, keinginan tu tetap ada. Sebab itu tugas kita yang diperintahkan kepada kita bukan cabut sapakah kaumbi nafsu tu, benda tidak mungkin berlaku. Selagi bernama manusia tetap ada keinginan dan kemahuan tu. Cuma yang disuruh supaya menjernihkan dia, memurnikan dia, supaya jangan sampai ke tahap dia mengongkong kita, menguasai kita, menarik kita kepada keburukan dan kejahatan. Itu yang dikehendaki. Itu yang disuruh. Dan ini boleh dilakukan. Dan ada cara untuk melakukannya. Ada manhaj untuk melakukannya. Nikmat yang terbesar ialah bila telah dapat bebas dari pengaruh, yakni tipu daya hawa nafsu. Jadi nikmat yang paling besar sekali bila seseorang tu berjaya melepaskan dirinya daripada pengaruh hawa nafsu. Sebab hawa nafsu ni, itulah sebenarnya yang mencelakakan kita. Kalau kita faham kalau kita teliti sikit firman Allah, kita akan nampak memang nafsu ni mencelakakan. Jadi nikmat paling besar sekali ni bila manusia berjaya melepaskan diri daripada pengaruh nafsu buruk tu. Macam mana kita boleh tengok benda ni? Kita tengok pada firman Allah yang saya sebut tadi tu. Cuma sedikit penelitian lah, kena renung sikit lah. Inna nafsa la ammaratun bisu. Nafsu ni, kalau kita tengok ta'bir lughawi ni, nafsu ni la ammarah. Perkataan la ammarah ni, la ammaratun tu, kalau tengok dari segi rahsia bahasa Arab, dia panggil, dia ada beberapa jenis takkid penguat. Nak kabarnya memang ya sungguh, gitu bahasa kita kau. Sungguh ti dia panggil. Sungguh ti. Bahasa orang lain saya tak tahulah. Ni bahasa orang kita ni, sungguh ti. Sungguh-sungguh maksudnya. Orang ngaji bahasa Arab dia tahulah rasa ni. La tu, la li ta'kid, kemudian wazan ammarah tu pula tu, wazan fa'a ni mengukuhkan. Maksudnya kalau nafsu ni memang sungguh-sungguh hati, gila-gila kata orang. Menyuruh manusia kepada keburukan. Jadi memang nafsu manusia ni, kalau bahasa kita, kalau orang agak dahagi, gila-gila orang ni. Jadi nafsu, kemahuan nafsu pun disifatkan seperti itu. La ammarah ni memang betul-betul gila-gila je ni, mengajak manusia, mendorong manusia kepada
keburukan dan kejahatan. Baik, perhatikan ungkapan ini. Ammaratun bisu, mengajak kepada keburukan. Apa yang dapat kita faham? Bahawa kemahuan nafsu kita ni memang buruk. Cuma keburukannya itu kadang-kadang nampak depan mata, kadang-kadang tak nampak depan mata. Tu dia. Ada yang nampak depan mata. Hak nampak depan mata tebeng lah. Dia mengajak kita supaya buat perkara-perkara yang kita tahu mudaratnya memang mudarat. Mendorong kita supaya banyaklah contoh-contoh. Tapi kita nampak dah. Kalau kita ikut memang celaka kita. Ada benda-benda yang didorong oleh nafsu, depan tak nampak buruk. Tapi berlapis-lapis. Kalau kita perhati-perhati, baru nampak bahagian buruk dia tu. Tapi secara jelas ke tak jelas ke, memang nafsu tak akan bawa manusia kepada kebaikan. Tapi kecelakaan. Itulah yang nak diberitahu. Bahawa nikmat yang terbesar ni, bila Allah Ta'ala beri hidayat kepada kita, kita berjaya mengawal nafsu kita. Dapat menguasai nafsu keburuk kita itu, sehingga keburukannya itu tak dapat menguasai kita. Itulah nikmat dan kebahagiaan yang paling tinggi, yang mampu dicapai. Tapi oleh kerana sudah masuknya waktu isyak, kita berhenti setakat ini dulu dan insya-Allah akan bersambung kuliah kita ahli kami ini pada kuliah-kuliah yang akan datang. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah